with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy dan Kama ada dua kisah seram yang dibawa oleh dua orang subscriber Kama. And dua-dua kisah ni tentang kisah seram yang berlaku dekat universiti diorang. Dan kisah yang terakhir ni berlaku dekat perpustakaan korang. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah pertama ni kita bagi nama dia Una. Pada tahun 2016, Una belajar dekat sebuah jet mara dan kejadiannya berlaku masa last modul dorang, iaitu modul urutan badan. Kelas dorang ni terdiri daripada 3 bilik tau. Pertama, bilik spa, bilik alami dan juga bilik teori. Dan tandas terletak dekat dalam bilik spa. So, sepanjang hari dorang punya kelas tu, dorang biarkan kelas dorang tutup lampu tau, supaya budak-budak kelas dekat bawah ni faham yang budak kelas atas ni tengah ada kelas urutan, jadi dorang takkan naik atas lah. So kiranya geng-geng Una ni macam tak nak bagi dorang ganggu lah. So masa hari kejadian ni, waktu tu cikgu tak masuk kelas tau, tapi diorang still saja tutup lampu supaya diorang-diorang je lah boleh ada dalam kelas tu kan. Tak boleh, budak lain tak boleh naik atas tu. Lepas tu diorang pun lepak lah dalam kelas amali tu sambil berborak-borak kisah seram. Tiba-tiba salah seorang daripada diorang ni pergi buka cerita tentang lagu Menanti Kekasih. Korang semua tahu kan lagu Menanti Kekasih tu, orang kata apa, dikaitkan lah dengan kisah-kisah mistik disebabkan originality kisah tu macam ada tentang perempuan bunuh diri dan sebagainya. So masa part mengilai dalam lagu tu, ada part mengilai ya, diorang semua meremang. Lepas tu diorang lari tinggalkan phone tu dekat dalam bilik amali tu. Tak ada siapa yang berani nak masuk balik ke bilik amali tu, even diorang dah buka lampu. Macam diorang biarkan je lah phone tu dalam bilik tu kan, lagu tu masih terpasang. Tapi apa yang seramnya, rasanya part mengilai tu tak adalah lama, tapi kenapa masa semua orang dah lari tu kan, diorang tinggalkan phone tu, part mengilai tu macam berulang-ulang. Masa tu diorang dah pelik lah sebenarnya. Memang berulang-ulang macam ni ke weh lagu Menanti Kekasih ni? Lepas tu orang yang buka lagu tu katalah, mana ada ulang-ulang macam ni. Masing-masing dah cuak dah. Terus diorang panggil seorang budak lelaki kat tingkat bawah tu kan, suruh masuk bilik amali tu untuk ambilkan phone. Lepas tu hari tu sampai situ je. Keesokan harinya diorang still lagi tutup lampu, tapi cumanya diorang just nak lepak-lepak je. Diorang tak berani dah nak buka cerita-cerita pasal kisah seram ni. Semua buat hal sendiri je time tu. Tiba-tiba Una rasa nak pergi tandas. Una buka-buka je pintu tu, tiba-tiba ada seorang yang terkejutkan Una dari belakang pintu tau. Una teruslah menjerit terkejut kan. Lepas tu diorang katalah, sorry aku gurau je. Dan lepas daripada kejadian tu, badan Una memang dah rasa lain macam. Tapi Una diam je. Sampailah waktu rehat diorang, Una dengan 3 orang lagi turun ke kedai makan yang terletak dekat bawah jet mara diorang. Tengah makan-makan, tiba-tiba kawan Una ni chat. Dia cakap dia tunggu Una dekat tangga. Una terus call kawan dia tu kan, bagi tahu yang Una dah ada dekat kedai makan bawah ni. Lepas tu tiba-tiba suara kawan Una ni macam panik. Dia suruh Una tunggu kat kedai tu. Waktu tu tak fikir apa-apa lagi lah. Lepas je kawan Una turun, dia terus datang, dia pegang tangan Una. Lepas tu dia cakap, Kau Una kan? Lepas tu Una pelik lah, kau Una kenapa kan? Lepas tu dia cakap, tak weh, tadi aku nampak kau masuk tandas. Aku ingat kau. Aku tunggulah dekat tangga. Lepas tu aku check lah kau kan. Tiba-tiba kau cakap kau kat bawah pula. Aku pergi check balik kat tandas tu. Memang tak ada orang weh. Padahal aku nampak kau masuk dalam tu. Semua yang dengar cerita tu kat situ semua terdiam. Lepas makan tu,
Diorang teruslah naik kelas kan, nak bagi tahu cikgu lah apa yang kawan dia cerita tadi. Naik je atas, ada 2 orang lagi panggil Una, which is senior dia kan, Kak Ain dan juga Kak Isha. Diorang buka lah cerita masa Una tengah rehat tu, diorang nampak sekali lagi, diorang pun nampak Una dekat kelas tingkat bawah. Tapi sekali pandang je lah, lepas tu pandang balik dah tak ada. Rupanya bukan diorang je nampak tau. Dengan cikgu-cikgu sekali, cikgu dekat kelas bawah pun cakap dia nampak Una. Dia siap minta tolong Una ni ambilkan barang dalam store lagi. Cikgu kata disebabkan barang tu banyak kan nak diambil, jadi cikgu pun ikutlah Una dari belakang untuk ambil barang tu sama-sama. Lepas tu cikgu nampak Una tu masuk, cikgu pun tunggu kan, bagi laluan Una keluar dulu. Tapi lama pula Una tak keluar-keluar. Cikgu masuk store, tengok-tengok tak ada orang pun. Lepas tu cikgu tu terus naik atas pejabat. Lepas daripada kejadian tu, Una rasa takut sangat-sangat. Dia terus demam panas sebab seram tu. Ramai orang kot yang nampak, orang kata apa, Una ni yang benda tu menyerupai Una kan. Kenapa benda tu menyerupai dia? Lepas tu pengetua dekat Gate Mara tu terus call seorang ustaz lah yang tengok-tengokkan tempat tu. Dan Gate Mara diorang pun cuti sehari tau disebabkan kejadian tu. Cikgu dengan pengetua diorang ni tak bagilah burak pasal benda ni lagi dekat Gate Mara tu. Tak tahulah benda apa yang mengganggu sebenarnya. Tapi lepas daripada berubat tu memang dah tak nampak dah penampakan tu. Just rasa kalau duduk sorang-sorang tu memang Una rasa macam ada benda yang teman. Seramnya So itu kisah pertama yang berlaku dekat Gate Mara. Kisah kedua ni pula seram sikit kisah kedua ni agak panjang sikit. Kisah ni dikongsikan oleh seorang alumni ataupun bekas pelajar di sebuah universiti tempatan yang namanya dirahsiakan. So, kita panggil dia Mirul, bukan nama sebenar. Lelaki Masa Mirul semester 1, dia pernah dengar lah kisah-kisah seram yang pernah terjadi dekat universiti dia ni. Tapi cerita tu hanyalah sekadar cerita bagi Mirul. Sampailah ada satu kejadian yang terjadi dekat Mirul sendiri masa semester akhir korang, yang akhirnya membuatkan dia yakin yang di universiti ni memang keras. Memang betul lah cerita-cerita senior selama ni yang macam tu. So antara kisah yang pernah diceritakan senior adalah tentang sebuah perpustakaan lama yang terletak dekat belakang universiti tu. Perpustakaan tu memang agak kuno sikit, Mirul kata, sebab bangunan dia tu nampak lama. Cat pun dah luntur, buku-buku dalam tu pun semua zaman lama-lama, yang tahun 90-an pun masih ada lagi. Dan katanya dalam perpustakaan ni pernah ada kes student gantung diri dalam toilet akibat tekanan stres. Yang ni Mirul tak tahulah orang tokok tambah ke apa kan. Tapi yang Mirul dengar pasal kes student ni, dia student India perempuan. Dia rasa pressure dengan pelajaran sebab dia kena score untuk dapatkan pointer 3.75 ke atas setiap semester supaya dia dapat beasiswa. Lepas tu waktu dia semester akhir, perempuan ni tak dapat nak fokus belajar disebabkan dia mula bercinta dengan seorang lelaki ni. Satu hari perempuan ni dapat tahu yang dia pregnant. Tapi boyfriend dia tu lari, tak nak tanggungjawab. Mula-mula disorokkan lah pasal kehamilan dia ni. Tak ada siapa pun yang tahu. Even kawan rapat dia ke, housemate dia ke, lecturer dia ke, family dia ke, tak ada siapa tahu. Dia pandai lah pakai baju longgar-longgar kan. Sampailah perempuan ni takut yang perut dia ni makin lama dah tak boleh nak sorok dah. Makin lama makin besar kan nanti. Dan disebabkan tekanan yang dia hadapi sepanjang dia cuba untuk sorokkan kehamilan dia, tambah pula time tu dia nak final exam dah. Akhirnya dia ambil keputusan untuk bunuh diri korang. Dia pergi ke perpustakaan tu pada pukul 4 petang dan pergi ke tandas. Dalam perpustakaan tu, dia gantung tali dekat satu besi macam saluran pipe something dan lompat. Katanya mayat student tu dijumpai pada pukul 8 malam masa staff dalam universiti tu nak tutup library tu. Sejak daripada tu, perpustakaan tu digelar tempat berhantu dalam universiti tu. Dan Mirul ni memang tak percaya dan anggap cerita-cerita tu macam dari mulut ke mulut orang je lah kan. Sebab Mirul ni memang rajin pergi library tu dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang buat assignment, kadang-kadang lepak. So memang sepanjang tu dia rasa okey je. In fact,
library tu macam comfortable lah bagi dia, sangat selesa untuk dia lepak apa semua kan, tak ada unsur-unsur seram langsung. Sampailah ada satu kejadian yang berlaku dekat dia tau. Masa tu semester 5, which is semester akhir degree dia dekat universiti tu. And masa tu hari Jumaat. Kalau hari Jumaat memang orang dalam library ni tak ramai, sebab hari Jumaat tu selalunya habis kelas pukul 12 tengah hari. So esoknya dah hari Sabtu, jadi cuti lah kan. So ramai student dah balik rumah diorang tau pada hari Jumaat. Tapi masa tu Mirul tak balik rumah dia minggu tu, sebab ada banyak assignment dan juga test, jadi dia kena ulang kaji. Sebab dia tahu kalau dia balik rumah confirmnya dia tak baca buku. So hari Jumaat tu, lepas dia solat Jumaat, Mirul decide nak stay library kejap sebab dia nak kena siapkan satu assignment dia ni. Selalunya dia pergi dengan member-member dia lah, tapi ini first time, pertama kali dia nak pergi seorang-seorang sebab member-member dia semua balik rumah masing-masing lah kan. Dan disebabkan Mirul ni rasa macam dia dah biasa dah pergi library tu, jadi tak ada masalah lah untuk dia pergi seorang-seorang pun. Sampai je dekat library tu, dia pun teruslah ambil tempat dia and buat kerja dia dekat laptop. Buat kerja sampailah dia tak sedar dah pukul 6 petang waktu tu. Sebab tiba-tiba ada seorang pakcik staff dekat library tu, dia tegur Mirul. Dia kata, awak tak nak balik ke? Lepas tu Mirul katalah, nak kemas-kemas dah ni, pakcik nak tutup library dah Tiba-tiba pakcik tu diam. Mirul pun pusing lah belakang kan, nak tengok muka pakcik ni. Tengok-tengok korang, tak ada siapa-siapa pun sebenarnya dekat situ, kat belakang dia. Mirul dah pelik dah time tu kan, tapi tak adalah fikir apa-apa yang seram pun. Dia fikir macam, pakcik tu dah belah dah, lajunya dia jalan. Mungkin Mirul yang tak dengar tapak kaki dia berjalan ke kan. Lepas tu sambil-sambil kemas laptop dia tu pun, Mirul pun tengoklah sekeliling library tu. Nak usah lah siapa lagi student yang balik lambat kan, yang masih tinggal dalam library tu. Lepas tu dia ternampak lah ada seorang student perempuan ni, which is classmate dia sendiri. Kita bagi nama Alisha. Waktu tu Alisha tengah relax je kan, baca novel sambil duduk. Dia macam duduk dekat satu kerusi dan ada satu meja. Meja tu macam paras dia punya dada lah kan. Lepas tu si Mirul ni lega lah sebab masih ada orang dalam tu. Dah settle kemas, dia dah galas beg dia dekat belakang. Mirul pun nak balik lah. Dia sempatlah tegur si Alisha ni. Dia kata, "Oi, tak nak balik ke? Library nak tutup dah kan, pukul 6.30. Lepas tu Alisha waktu tu tekun gila baca novel tu. Jadi Mirul pun pelik lah, ke dia ni buat tak dengar ke ataupun memang tak dengar. Khusyuk betul kan. Sekali Mirul perasan yang novel Alisha pegang tu terbalik. Khusyuk apa baca novel terbalik kan. Jadi Mirul pun terus tegur, "Kok iya pun janganlah baca buku tu terbalik," sambil dia pegang novel tu untuk betulkan balik. And then Alisha diam, tapi dia tersenyum. Dia senyum. Lepas tengok muka Alisha tersenyum macam tu, tiba-tiba Mirul dia rasa meremang korang. Dia terus rasa seram sejuk, tak tahu kenapa. Dia terus turun tangga, dan masa dia nak turun tangga tu, dia tolehlah belakang kan, nak tengok balik si Alisha ni. Alangkah terkejutnya korang, masa Mirul pusing belakang tu, dia nampak kaki Alisha yang tengah duduk kat atas kerusi tu tak ada. Ada kepala dengan badan dia je, kaki dia tak ada. Lintang pukang lah si Mirul ni lari masa nak turun tangga tu kan. Dia sampai je dekat tingkat bawah, tengok tingkat bawah semua dah gelap macam blackout. Mirul terus jerit, "Hello pakcik." Dan disebabkan tak ada siapa-siapa yang menyahut, si Mirul ni terus call housemate dia kan, sebab dia nak call member dia, tapi member-member dia semua dah balik. Member dia classmate tau, bukan housemate. Housemate dia ni orang lain, budak kos lain. So tak berapa nak rapat lah dengan Mirul ni. So sambil dia call tu, sambil dia cuba buka pintu library kat situ, tapi pintu tu tutup, dah dikunci. Pasal housemate dia ni pun angkat lah call kan. Mirul pun terus bagi tahu, "Weh, aku terperangkap ni dalam library ni, macam mana ni?" Lepas tu kawan-kawan dia kata lah, "Kau seorang-seorang ke?" Mirul pun cakap, "Tak adalah, ada Alisha, tapi aduh tak tahulah weh, aku tengah seram ni. Datang cepat weh." Lepas tu kawan-kawan dia pun pergi jumpa PB terus tau. Dia jumpa polis bantuan kan dekat dalam universiti dorang tu. Lepas tu dorang call nombor staff library apa semua. Akhirnya sampailah staff library tu. Masa tu korang tahu tak, sebenarnya bukan pukul 6.30 tau, dah pukul 8. Kat luar tu sebenarnya dah gelap, dah pukul 8 malam. Lepas tu pakcik library tu pun datang lah kan, bawa kunci bersama-sama dengan housemate Mirul tu, ada 3 orang. Pakcik tu buka je pintu, tengok muka si Mirul ni pucat gila dan berpeluh. Pakcik tu tanyalah, "Macam mana awak boleh ada dalam ni?" Lepas tu Mirul jawab lah,
Saya memang ada kat dalam ni kan. Tadi pakcik yang tegur saya suruh balik tu dah pukul 6. Lepas tu korang ni seram. Pakcik tu kata apa pukul 6-nya, pukul 4 lagi pakcik dah tutup library ni. Hari ni tutup awal sebab dah tak ada orang kan. Pakcik siap buat announcement lagi dalam library ni. Takkan awak tak dengar? Miro macam terkejut gila sebab masa dia dalam library tu kan, dia tak rasa langsung masa tu lama. Dia rasa sekejap je. Tapi sebenarnya dia dah ada dalam library tu lama gila daripada pukul 3 sampai pukul 8 malam. Dan satu lagi, dia seolah-olah macam digaibkan tau. Dalam library tu, pakcik tu tak nampak langsung ada orang. Plus dia tak dengar pun announcement pakcik tu. Seolah-olah macam dia dekat alam lain sebenarnya. Lepas tu Miro pun bagi tahulah tadi ada seorang lagi student perempuan pakcik, classmate saya kat atas seorang-seorang. Tapi saya tak tahulah pakcik sebab masa blackout tadi dekat bawah, saya kat bawah seorang, dia tak ada pula turun bawah. Saya tak beranilah nak check, takut bukan dia. Terus muka pakcik tu berubah macam gelabah tau. Pakcik tu terus kata dah cerita esok je, sambil dia kunci pintu library tu. Lepas tu diorang terus pergi daripada situ. Malam tu masa Mirul dah ada dalam bilik dia kan, dia dah selamat sampai lah. Mirul pun teruslah WhatsApp si Alisha ni. Dia cakap lah, kau kat mana sekarang? Tiba-tiba Alisha reply laju gila. Dia reply, kat perpustakaan. Mirul terkejut sampai tercampak handphone dia. Jantung dia waktu tu berdebar laju gila tau. Sebab dia rasa macam benda tu masih memerhatikan dia, ataupun benda tu ikut dia kan, ada dekat sekeliling dia. Tapi dia tak nampak. Dan disebabkan Mirul ni betul-betul nak confirmkan, Mirul pun terus call Alisha ni. Dia call WhatsApp tapi tak jawab. Lepas tu kali kedua baru si Alisha ni jawab. Dia kata, kenapa? Aku tengah drive ni. Mirul katalah, kau kat perpustakaan lagi ke? Lepas tu Alisha katalah, aku balik dah ni, dekat Perak rumah aku dah. Asal Lepas tu Mirul katalah, yang kau kata kau kat perpustakaan tu kenapa? And Alisha cakap, aku tengah drive, masa bila pula aku WhatsApp kau? Terus Mirul tengok balik chat tu kan, and then chat tu hilang korang. Ada chat yang Mirul tu tanya, yang dia tanya kau kat mana sekarang tu kan. Tapi chat yang perpustakaan tu hilang. Waktu tu Mirul macam dah rasa gila kan. Dia kata, aku ni halusinasi ke apa ni kan. Dan sejak daripada tu Mirul dah tak jejak dah lagi kaki kat library tu. And nasib baik dia kena time semester akhir. So lepas ni memang dia dah tak jumpa dah lah library tu. Memang tak jejak dah kaki kat library tu kan. Wallahualam. So itulah first and last dia kata dia kena gangguan paling keras lah seumur hidup dia dalam universiti tu. So kawan rasa tu sajalah video untuk hari ni. Thank you kepada Mirul dan juga Una sebab sudi berkongsi kisah seram korang dengan peminat creepy sekalian. Dan kepada korang yang nak share pengalaman seram korang juga, korang boleh share dekat email kamarinawork29@gmail.com. So, thank you and tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye!